Maka iz itu ketika, tapi sebelum iz itu sebenarnya dia menerangkan sesuatu yang dah terjadi. Jadi ingatlah, takdir dia. Sebelum tu ada perkataan uzkur, ingatlah wahai Muhammad. Iz, apa yang diingat? Iz, ketika mana? Jadi bila ada iz dalam Al-Quran tu, kalau tak ada kalimat sebelumnya, maka dia bermakna ingatlah. Ingatlah wahai Muhammad, ketika qala Yusuf, berkata Nabi Yusuf li abihi, pada ayah, menandakan kedekatannya, kedekatan antara seorang anak dengan seorang ayah. Allah Ta'ala tak sebut nama Nabi Yaqub di situ. Ini kan Yusuf, ayahnya Yaqub kan. Biasanya Al-Quran kan sebut nama-nama Nabi ni kan. Tapi di sini dia sebut title bapa, menunjukkan bahawa hubungan Nabi Yaqub dengan Nabi Yusuf ni memang dekat lah. Ya. Bagaimana disebut hari itu bahawa Nabi Yusuf ni sama dengan adik dia sekandung, yang mak dia meninggal masa kecil. Maka kasih sayang Nabi Yaqub tu kepada Nabi Yusuf tu lebih lah. Dia dekat sebab budak kecil. Budak kecil yang mak tak ada, yang lahir mak dia meninggal. Yusuf pun baru 12 tahun lah. Tapi dari kecil lagi memang dia menunjukkan perkara-perkara yang baik. Jadi ayah dia sayang kepada dia. Ni punca saudara-saudara itu cemburu. Di samping dia ni budak lurus, seorang lelaki yang lurus dan tampan, handsome. Tapi itulah perangai itu tadi. Maka Allah sendiri pun kata li abihi. Ingatlah wahai Muhammad ketika mana Nabi Yusuf telah berkata pada ayah, ya abati, wahai ayahku. Ini pun satu hal juga lagi, penghormatan Nabi Yusuf kepada ayahnya. Dia tak panggil ya abi, tapi ya abati, menunjukkan kedekatan jugalah. Biasanya ya abi, cuma dipakaikan dengan ta ganti daripada ya, jadi ya abadi. Walaupun dalam bacaan lain ada bacaan ya abata, ada bacaan lain ya abati. Satu hal lagi, ya tu di dalam bahasa Arab nahu dia, ya tu untuk memanggil yang jauh. Ya ni ada tanda kalimat untuk menyeru tu. Ada beberapa kalimat ni, ya, ayah. Ini dia pakai ya. Ya ni dia biasanya digunakan untuk menyeru yang jauh. Maknanya di sini dia anggap ayahnya itu tinggi. Dia hormatlah, panggilan hormat ni. Maka kalau kita berdoa tu nak merasa dekat kepada Allah Ta'ala tu, tak pakai ya. Rabbi, pakai Rabbi. Rabbana, asalnya apa? Ya Rabbana. Tapi kalau menunjukkan kita tu nak dekat, tidak tunjukkan Allah Ta'ala tu jauh, tak perasan Allah tu jauh. Kita perasan Allah Ta'ala tu dekat sama kita, supaya doa tu lebih mantap. Dengan bisikan pula lagi, Rabbana atau Rabbi kalau saya, Rabbi. Tapi biasanya Rabbi ni, ya ni dipendekkan, dibuang jadi Rabbi habli min ladunka rahmah. Itu cara-cara berbahasa. Jadi yang di sini ya itu dipakai, digunakan menunjukkan kejauhan, ketinggian. Ya abadi. Jadi dia memuliakan ayahnya sambil mengatakan ya abadi, itu panggilan kesayangan. Ya abadi. Inni ra'aitu, apa isi panggilan cerita tu? Wahai ayahku, sungguhnya aku ra'aitu, aku telah melihat. Ini melihat dalam tidur lah ni, mimpi lah. Aku telah bermimpi melihat 11 kaukab. Apa terjemahan tu? Bintang Okey. 11 bintang. Bintang ni nujum,
Najmu. Banyak dia An-Nujum. Maka sebahagian ahli tafsir kata dia bukan bintang. Ramai yang kata terjemahan dia itu planet. Kalau bintang yang gambar 8 tu namanya An-Najmu. Nujum lah, kita kata ahli nujum kan. Sungguhnya aku melihat 11 kaukaban, 11 planet-planet yang dulu pernah ditanya oleh orang Yahudi kepada Nabi Muhammad SAW. Apa dia 11 bintang? Rasulullah ditanya masalah apa ni, masalah astronomi. Apa dia bintang yang 11? Rasulullah tak jawab. Itu sikapnya. Maknanya kalau kita tak tahu, jangan ambil tahu lah, jangan buat tahu. Itu ngada-ngada orang mereka. Sosek orang buat ni, aku tak tahu. Kata wallahu a'lam. Jadi Rasulullah pun diam, tak jawab. Tak berapa lama turunlah Jibril itu mengajar. Baru ada ilmu, baru dia jawab. Macam mana kalau aku tahu, kau nak ikut aku tak? Kata Rasulullah SAW. Maka Rasulullah sebutlah nama-nama dia dalam tafsir-tafsir, bahkan kalau dalam internet ada disebut. Tuan buka lah handphone tu, cari internet, nama-nama bintang yang dilihat Nabi Yusuf, ada lah tu. Kalau dalam tafsir ni dikatakan namanya ada Jurban, ada kata bukan Jurban tapi Jarian. Itulah yang dikatakan apa tu? Utarid, planet Utarid. Ada kata Torik yang kedua, Zuhrah, atau Kejora atau bintang Kejora. Zuhrah itu. Ada Zayal. Zayal ni Marif. Kemudian ada Dzulkanafat atau Dzulkatifat, ada dua sebutan dia. Itu yang dikatakan Mustari. Ada Qabis atau Zuhal. Dan ada satu lagi Wasa, ada lagi Amudan, Neptun ya. Al-Falik, Pluto, Falik. Yang dua lagi tu tak tahu terjemahan. Dia tak tahu terjemah. Musbih, Wad-Daruh, Wazul-Farah, Wad-Diya, Wad-Nur. Semua Rasulullah sebutkan itu semua dengan tepatnya. Maka orang Yahudi itu kata, Allah. Ya, demi Allah, itulah nama-namanya. Jadi tuan-tuan, bahawa ayat ni, pertanyaan ni menceritakan bahawa Nabi SAW dia tak reka-reka. Dia memang wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang dikatakan ahada asyara kaukaban. Wasyamsa, dan aku melihat matahari, planet yang besar. Kemudian wal qamar, dan bulan. Ra'aituhum, aku tengok mereka. Dua kali dah ya. Tadi ra'aitu, yang ini ra'aitu, dua kali. Mungkin pentakkid, atau Nabi Yusuf ni ialah seorang nak muda lagi, 12 tahun lebih kurang. Akan ada yang kata lebih kecil daripada tu lagi. Tahu-tahu dia tengok dalam tidur yang macam. Yang dia nak cerita sama ayah itu pun sampai ulang-ulang. Betul, saya tengok. Jadi dia nak mentaukidkan, nak menyokong pendapat perkataan yang pertama tadi. Betul lah ya, saya tengok. Macam tu lah lebih kurang. Ra'aituhum li sajidin. Aku tengok mereka tu kepada aku sujud. Asal katanya ra'aituhum sajidin li. Aku lihat mereka itu sujud pada aku. Tapi ayat tu didahulukannya li. Bagaimana selalu saya sebut, bila mendahulukan yang haknya di belakang, sepatutnya di belakang, didahulukan ke depan, menunjukkan hanya. Bintang-bintang dan matahari dan bulan ini sujud hanya pada aku seorang. Tengok orang lain tak ada, aku seorang kan. Mereka tu sujud. Macam
macam tu. Jadi hanya kepada aku dia mereka sujud. Sujud ini bukan sujud seorang hamba kepada Tuhan. Sujud ni tak boleh selain kepada Tuhan. Jadi sujud kepada Nabi Adam, sujud kepada macam ni, dia adalah sujud takrim, memuliakan seseorang. Satu, yang kedua lagi, kemungkinan ra'aitu yang pertama tu memang dia lihat, tapi dalam keadaan berdiri lagi, biasa lagi, belum sujud lagi. Ini tafsir kata ra'aitu yang pertama, aku melihat, aku bermimpi melihat planet-planet itu. Kemudian dah kulihat mereka tu ada 11 bintang tadi, 11 planet tadi. Tengok bulan, tengok matahari. Lepas tu aku tengok mereka sujud. Tengok yang kali dua tu menceritakan ketika sujud. Tengok yang pertama, belum lagi sujud. Nampak macam tu. Nampak biasalah. Nampak kedua tu, aku tengok mereka dalam keadaan sujud. Itulah yang dikatakan apa? Ra'aituhum sajidin. Cuma ayat ni menerangkan sajidin, hum, mereka, yang kesemua kesemua kata ganti nama tu merujuk kepada orang yang berakal. Kalau planet-planet ni dah banyak macam tu, maka dikatakan tidak domirnya hum, tapi ha. Kalau satu dia ha, kalau ramai pun dikatakan ha. Itu kaedah bahasa Arab. Jadi kalau dikatakan hum tu, dia untuk yang berakal sahaja. Yang kedua, sajidin. Sajidin pun untuk yang berakal. Dia kata jamak muzakkar salim. Kalimat untuk jamak untuk orang berakal. Tak digunakan untuk yang tidak berakal. Kalau berakal, kalau jamak dia kata sajidah, dianggap muannas. Kullu jam'in muannas. Setiap jamak dianggap dia muannas, sajidah. Tapi pada ayat tu sajidin. Maknanya Nabi Yusuf menganggap mereka tu macam manusia lah, sujud pula kan. Jadi kekaguman Yusuf tu, itu satu perkara, bahawa Yusuf kagum dengan mereka, pekerjaan mereka tu macam hamba manusia pula, sujud. Yang kedua, isyarat bahawa yang sujud tu sebenarnya manusia. Itulah yang ditakwilkan kepada saudara-saudara dia. Maka Nabi Yusuf, Nabi Yaqub pun tahu, oh ini isyarat baik. Nabi Yaqub ialah seorang Nabi, turunan dia pun Nabi, ayah dia Nabi Ishak, ayah dia pula Nabi lagi Ibrahim. Jadi bila Nabi-Nabi ni, dia orang dah faham lah, sebab rantai keturunan tu, silsilah keturunan tu orang baik-baik. Jadi Nabi Yaqub ni perasan, dari kalimat tu dia perasan, ini manusia ni, isyarat kepada yang rukuk, kepada sujud ni manusia ni. Apalagi 11 orang, saudara-saudara itu 11. Jadi dia menganggap ini takwilan dia. Nabi Yaqub ni cerdik lah, Nabi lah, namanya pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia dah perasan, oh ini takwilan dia ni 11 bintang ni maknanya 11 orang. Maka dikatakan li sajidin tadi. Jadi itulah tuan-tuan, puan-puan, cerita mulanya Nabi Yusuf mendapat kemuliaan. Kunci kemuliaan tu mula-mula Allah tunjukkan kepada dia penglihatan dalam mimpi. Jadi tuan-tuan, mimpi ni sebenarnya adalah, Rasulullah SAW kata, tak ada yang tinggal lagi daripada kenabian itu kecuali ru'yah salihah. Kenabian Rasulullah SAW, Nabi yang terakhir, maka kenabian itu tak akan turun lagi kecuali melalui
ru'yah salihah, mimpi yang soleh, mimpi yang betul. Itu adalah tanda-tanda kenabian. Jadi dikatakan bahawa kenabian itu adalah, satu riwayat kata 46 tanda-tanda kenabian itu. Sebahagiannya adalah ru'yah salihah, mimpi yang baik, mimpi yang betul. Sebab kata ulama bahawa Allah Subhanahu wa taala nak bagi tanda-tanda atau peringatan kepada manusia ni, kepada hamba ini. Salah satunya dengan cara mimpi lah. Ada isyarat-isyarat. Kalau Nabi, dia panggil Nabi, dia wahyukan kepada Nabi, dia turunkan ini, buat ini. Nabi dah tak ada lagi. Jadi untuk manusia yang macam kita ni, dia kasihkan isyarat. Jadi tanda isyarat-isyarat ni salah satunya dengan mimpi yang benar. Cuma mimpi ni pula bukan semuanya adalah isyarat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang bunga tidur pun ada juga. Dia bergelut hari-hari dengan kerja tu, lama-lama bawa ke tidur mimpi. Sebab dia sentiasa mengalami atau memikirkan susahnya dia hidup bawahnya, atau dia gembira sangat. Jadi itu saja dalam kepala otak tu, akhirnya terbawa ke mimpi. Ada juga pemberitaan daripada syaitan. Pemberitaan dari syaitan pun ada juga mimpi. Ada dari malaikat, ada langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuma tengok orang lah. Tengok orang lah, bukan semua mimpi ni adalah mimpi yang benar. Kalau mimpi itu orang yang lurus, ulama-ulama tafsir ada membahas bab ini. Kalau mimpi itu orang yang lurus, kemudian mimpi dia mimpi elok, mimpi cerita kabar gembira, maka mimpi itu benar lah tu. Orang yang lurus, orang soleh, orang takwa, apa perintah Allah Subhanahu wa taala dia buat. Maka bila ada berita gembira, maka mimpi ni mimpi daripada Allah Subhanahu wa taala. Nak bagi tahu berita gembira kepada dia. Busyra. Busyra ni kabar gembira lah. Cuma satu hal yang perlu kita faham juga, bahawa mimpi ni tetap mimpi. Maknanya dia yang bermimpi, mimpi itu hanya untuk dia. Jangan mimpi itu boleh kita jadikan pedoman agama, tak boleh. Sehingga kita sebut pada orang pula amalkan benda-benda tak boleh. Kecuali yang dah ada tu adalah yang sesuai dengan yang ada tu, tak apalah. Tapi kalau buat yang ini pula, yang bukan ada pada Quran, bukan ada pada sunnah, tak boleh. Ini kadang-kadang setengah kita bila ada mimpi ini, yang itu jadi amalan pula kadang-kadang. Yang kadang-kadang amalan yang Rasulullah SAW suruh buat, tak buat. Gantikan dengan mimpi. Mimpi daripada sekolah. Yang itu kita amalkan yang Rasulullah buat. Selalu saya tengok, saya dengar kadang-kadang kawan kita macam tu lah. Bila selepas sembahyang tu kadang zikir-zikir yang Rasulullah SAW buat, tak buat, tapi tambah dengan zikir-zikir yang punca dia adalah mimpi. Tak boleh macam tu. Maknanya kita lebih memuliakan mimpi Tok Syekh lagi daripada wahyu Nabi SAW. Kan? Jadi jangan sampai macam tu lah. Mimpi tu biar dia lah. Kemudian kadang-kadang ada mimpi-mimpi ni mengaku lah. Sahabat tu kan cerita. Sehingga dikatakanlah bahawa dia pernah ziarah makam Rasulullah SAW. Bila dia bagi salam, nak menunjukkan Tok Syekh ni hebat lah kan. Bila dia bagi salam, Rasulullah SAW hulur tangan dia dari kuku dan dilihat oleh beribu-ribu orang. Kan ada
agak mengarut sikit kan. Berapa dosa kubur Rasulullah SAW? Dilihat oleh beribu-ribu orang. Tangan tu kecil je. Kecuali dari atas turun tangan panjang, nampaklah semua kan. Ini tangan dari kubur. Jadi jalan cerita tu nampaknya terlalu berlebih menurut penganalisis lah. Dan saya pun tak percaya lah. Cuma manusia ni bila dah sebut sefulan dengan jubah, dengan sahabat, dengan janggutnya, percaya dan dimuliakan orang. Sehingga apa saja yang orang ni buat, it is okay. Walaupun bertentangan, walaupun kadang-kadang jauh daripada ajaran Nabi SAW. Ya, apalagi pangkat dia, pangkat-pangkat cucu-cucu baginda Nabi SAW. Membawa nama-nama keturunan yang parah itu. Jadi kita jangan macam itulah. Ya, keturunan Rasulullah kalau memang betul, memang mulia. Dan kita hormat. Tidak pun keturunan Rasulullah. Ya, orang-orang yang soleh kita hormat. Tapi bila mereka ni mendakwa benda-benda yang macam ni, sehingga kita meletakkan mereka lebih daripada apa yang sepatutnya. Satu tempat tu, Masya Allah, kubur dia berhias. Berhias sehias-hiasnya. Dan dikelilingi. Dan bergondang lah kita kadang-kadang. Kubur ni untuk mengingatkan kita mati. Tapi bila ada nyanyi, gondang-gondang di situ, kan dah. Sedangkan Rasulullah SAW sendiri pun kata jangan tinggikan kubur. Kalau nak tinggikan sebagai tanda dia, sekal je. Tak boleh dibina. Tapi kalau dah ada gambar besar-besar, ini ikut Khomeini ke ikut apa ni? Ya, kubur Khomeini kan bergambar besar. Gambar besar. Mungkin tuan kubur tu tak minta macam tu. Tapi pengikut dah ta'assub pun sehingga letak gambar. Kubur tu lebih daripada masjid kadang-kadang. Dihiasi. Ya. Allah Akbar. Jadi tuan-tuan hati-hatilah benda-benda macam ni, janganlah sampai ya. Kadang-kadang kita bahkan jadi apa? Jadi Eid. Jadi pilih satu hari yang kita berkunjung ke sana. Berkunjung ke sana sehingga ada macam satu hari perayaan, ya, nak memuliakan tuan kubur. Apalagi kubur tu panjang pula kadang-kadang kan. Sehingga ramai orang datang, walaupun naik bot, pergi ya. Kubur tu kecil je, tapi tak tahulah macam mana kubur dia panjang. Sehingga yang non-Muslim pun kadang-kadang kubur duit. Saya tengok sendiri di pulau besar kan. Cina pun datang. Tak tahulah apa kau jual di sana tu, tapi dia angkat tangan juga lah. Allah. Jadi contohnya sampai macam tu. Mimpi adalah mimpi, dan dia untuk peribadi. Untuk peribadi orang itu sendiri. Maka kita tak payahlah war-warkan untuk angkat diri kita dengan mimpi. Cukuplah kita saja. Cukuplah kepada orang-orang yang tahu takdir mimpi. Jangan terlalu kita war-warkan macam tu. Nak glamour namanya kan. Atau yang kita tak mimpi tapi kita cakap mimpi. Ini pembohongan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Mimpi itu daripada Allah Taala. Tak ada mimpi tapi sebut mimpi, maknanya menjual nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak main-main dengan mimpi ni. Yang kita tak ada mimpi, tapi kita kata, oh saya mimpi macam ni, macam tadi lah. Rasulullah ulur tangan. Ada lagi satu syekh tu datang ke Masjid Madinah, ziarah kubur. Fatimah keluar. Ayah tak ada dalam kubur, ayah pergi ke satu tempat. Sampai macam tu pun ramai juga percaya. Ramai juga menceritakan kisah ni turun-temurun. Ada satu ketika ni ta'assub lah, ketika mimpi. Orang pergi masjid sembahyang Jumaat. Tok Syekh ni masuklah bilik, masuk kelambu. Orang keluar dari masjid, dia pun keluar dari kelambu. Apa tak sembahyang masjid? Saya sembahyang ke Mekah. Sembahyang Mekah.
Kalau kita sini sembahyang zuhur pukul 1 lah kita kata. Pukul berapa di Mekah sekarang ni? Kemong ah. Kita pun percaya rumah hebatnya Syekh ni, makam dia gini ni lah tu. Kalah makam orang tua kan. Jadi kita ni fikir lah elok. Dengan orang yang mongak macam pun kita percaya. Kita sini zuhur pukul 1 kurang 5 jam atau 6 jam. 5 jam tak? Berapa tu? 1, 12, 11, 10, 9, 8 pagi main zuhur apa? 8 pagi. Ya kan? Hati-hatilah jangan tolak bulan lah. Jadi itulah apa namanya kisah Nabi Yusuf ni. Dia bermimpi tengok macam ni, dan itu adalah salah satu tanda-tanda kemuliaan kepada. Jadi kalau kita mimpi yang elok tu pun berita gembira daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan anggap apa namanya satu kelebihan pula sehingga kita buat perkara-perkara yang tak sepatutnya. Ya, alhamdulillah kalau kita mimpi elok, dan jangan diceritakan kepada semua orang, takut nanti berbangga, riak. Makanya sahabat-sahabat pun bila Nabi Muhammad SAW dah wafat, tak ada yang cerita dia mimpi banyak. Tok Syekh di Madinah sana pun tak adalah jual cerita mimpi ni banyak. Padahal orang lain ceritakan, aku pernah menengok dia boleh jumpa dengan Rasulullah SAW. Itu ada. Tapi dia sendiri nak cakap dalam majlis sulak, tak ada. Itu adab kita lah. Bila kita dapat bisyarah, dapat berita gembira daripada Allah Subhanahu Wa Taala, cerita tu cerita pada orang yang kita kasih, yang sesuai, yang boleh mentadbir mimpi itu boleh. Ya. Pentafsiran daripada 11 bintang. Maka 11 bintang itu ditafsirkan dia sebagai itulah saudara-saudaranya yang sebelah bawah. Ya kan, yang akhirnya nanti kan bila Nabi Yusuf ni dah jadi menteri keuangan di Mesir tu, lepas dari penjara kan, dia diangkat jadi menteri keuangan. Akhirnya terjadilah musim kemarau kan, kita kan. Maka sampailah ke Palestin pun musim kemarau. Jadi akhirnya orang-orang datang ke Mesir ni minta makanan yang ada, minta sumbangan makanan. Termasuklah saudara-saudara kan, 11 bintang yang sujud tu adalah saudara-saudara. Dan itulah takwilan daripada kata-kata sujud. Sujud yang manusia tadi tu, sajidin tu, bukan sujud sebenar-benar yang matahari dan bintang tadi, tapi adalah sebenarnya menggambarkan atau bisyarah, berita gembira nanti saudara-saudaranya yang 11 tu akan sujud kepada dia. Yang matahari pula adalah sebagai ayah. Iaitu ahada asyara qalqaban wasyamsa wal qamara, dan bulan itu adalah mak. Jadi semuanya datang kepadanya. Maknanya dia lebih tinggi. Dan Nabi Yakub ketika mendengar ini, dia tidak merasa sedih. Dia gembira. Walaupun sepatutnya walaupun nanti akhirnya si anak Nabi Yusuf ni akan melebihi dia. Sebab dia dah tahu kan, ini tentu tanda kenabian, tanda orang baik. Sebab ayah dia, atuk dia dah Nabi. Jadi dia sendiri pun Nabi. Jadi dia telah menyangka, oh ini tanda baik. Maknanya rantai kenabian tu akan turun kepada anak. Jadi dia sebagai seorang ayah, dia dah faham benda ni, dan dia tidak merasa sedih, merasa dengki kepada anaknya. Tak ada yang dengki kepada anak. Mak dan ayah tak ada yang dengki kepada anak. Yang dengki kepada anak ni adalah saudara-saudara. Saudara baru. Adapun mak ayah tak pernah dengki sama anak.
kecuali yang tak normal. Qala ya bunayya. Lalu Nabi Yaqub pun kata, qala ya bunayya. Ini pun satu hal lagi. Ya bunayya. Dia memuliakan anaknya pakai ya. Bunayya, tanda sayang. Bunayya tu anak, ibnun. Ya ibni, ya saya macam itulah. Ya ibni, wahai anakku. Tapi bila dikecilkan, ya, bahasa Arab ni kalau nak buat satu kalimat tu jadi kecil, dia pakai fu'ailun. Kalau jabal tu bukit, besar. Tapi kalau jabal tu kecil, bukit tu kecil, dia tak payah pakai jabal saghir, tak payah. Dia kata fu'ail, jabal tu jadikan dia fu'ail, jadi jubai. Itu bahasa Arab. Indahnya bahasa Arab ni kan. Dia tak pakai dua kalimat. Jabal kecil, tentera kontot, tentera pendek, tak payah. Jundun, tentera. Bila kecil, junai. Dia fu'ail. Dia punya acuan tu, formula dia fu'ail. Jadi kalau ada anak kembar seperti Hasan kan, Hasan yang besar, yang kecil pula Husain. Itu Abdullah, abangnya, adiknya yang kembar Ubaidullah. Jadi benda tu jadi kecil. Ini ibnun. Jadi dia panggil apa? Bunayya. Ya bunayya, wahai anak kecilku. Jadi itu panggilan kesayangan. Ayat ini menggambarkan macam mana hubungan anak ya abadi dengan ayah pula panggil si anak dengan ya bunayya. Wahai anak, macam mana lah katakan anak yang sayang ni. Wahai buah hati ya. Wahai comelku, wahai anak kecilku. Jadi itu panggilan mesra. Ya bunayya. Tuan-tuan, puan-puan, ajaran ni kita praktiskanlah kepada anak-anak kita. Bila kita panggil anak kita tu, yang anak panggil panggilan tak elok kan. Panggillah nama kesayangan, nama yang indah, nama yang boleh merapatkan antara kita dengan anak-anak. Ini kan panggilan Allah macam-macam. Sebut nama dia Lok Muhammad, dipanggil Mat aja. Mat, apa arti Mat? Ampui. Itu yang ada satu ketika tengok pasport orang Melayu, nama Wan Mat Wan Yahya kan? Satu mati satu hidup. Bukan tak kuat ni anak ni. Apa punya nama ni? Wan tu bahasa Inggeris. Wan Mat Wan Yahya. Jadi Mat ni panggil Muhammad ni. Ahmad ke Ahmad ke. Panggil Mat aja. Pakai dal besar ni, dal jadi panjang. Okey, ya bunayya. Masa dah habis dia tahu tak kena nak buat ni. Qala ya bunayya, wahai anak kecilku, wahai buah hatiku, la taqsus. Jangan kamu ceritakan, jangan kamu kisahkan. Ya, la taqsus ru'yaka. Jangan kamu ceritakan mimpi kau ni. Sampai hidup dulu. Jangan kau ceritakan sama saudara-saudara kau ni ala ikhwatika. Sebab Nabi Yaqub ni dah tahu kan. Nabi Yaqub ni tengok Nabi Yusuf tu budak baik, budak lurus, ya. Ayah tahulah macam mana anaknya kan. Budak lurus, handsome pula lagi. Jadi cerita ni pula Nabi Yusuf dah cam Nabi Yaqub sajidin tadi kan. Mereka tu sujud. Ini kono pada saudara ni, kono pada mak ayah lah ni. Jadi ada satu kelebihan di sana. Maka Nabi Yaqub ambil tindakan segera. Wahai anakku, jangan ceritakan sama saudara-saudara kau. Jangan cerita. Tapi tuan-tuan, diriwayatkanlah. Ada satu riwayat kata
ada salah seorang saudara yang lain tu, saudara yang tak sekandung tadi, ada terdengar cerita. Maka timbullah perasaan tak suka tu bertambah selepas. Perlu kita ambil kira bahawa bila kita mimpi, kita tak boleh cerita. Tak khusus, jangan cerita. Jadi hukum dia bahawa bila ada mimpi ni tak boleh ceritakan sama orang, kecuali orang yang kita suka atau orang yang faham dengan takbir mimpi. Jadi kalau kita mimpi tu, macam tu lah hukum dia. Jadi kalau mimpi tu ada, Rasulullah SAW kata, "Idza ra'a ahadukum ma yuhibbu fal yuhaddis bihi." Apabila salah seorang kamu bermimpi perkara-perkara yang dia suka, mana perkara baik, maka bolehlah ceritakan. Tapi cerita pun tidak sebesar-besar. Maka tetapi bila dia mimpi pada sesuatu yang tidak baik, wa idza ra'a ma yakrahu, bila dia melihat dalam tidurnya itu, dalam mimpinya itu perkara-perkara yang tak baik, maka falyatahawwal ila jambihil akhar. Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita supaya kita berpindah daripada tempat yang biasa. Kalau kita tadi belah kanan, maka kita balik belah kiri. Itu cara ni. Kalau mimpi itu mimpi tak elok. Kemudian wal yadful an yasarihi salatan, dan meludah 3 kali ke sebelah kiri. Cuma ludah saja lah, banyak orang kalau rumah kan. Ludah macam isyarat saja lah. Jangan ludah. Di Kuala Melio banyak tu kalau ludah ke kiri, belah kiri orang rumah. Kalau lagi tengah malam. Jadi caranya ambil isyarat bahawa kita buang sial lah, buang yang perkara yang kita tengok tadi lah. Dan mintalah wal yasta'in billah min syarriha, berlindunglah kepada Allah. A'udzubillah minka, a'udzubillah min, berlindung daripada kejahatan yang kita tengok tadi, ya Allah. Itu cara dia. Wala yuhaddis, dan jangan dia ceritakan sama siapa-siapa. Maka mimpi itu tak akan mengganggu dia, tak akan jadi boleh merusak dia. Jadi kalau mimpi tak elok, jangan ceritakan. Tapi kalau ceritakan, takut-takut dia jatuh. Mimpi ni macam orang lelaki yang masih belum tetap. Ru'ya rajulun ta'in, ada hadis kata lelaki mimpi itu bagaikan lelaki yang masih di atas. Selama mana dia tak diceritakan. Tapi bila ceritakan, dia akan jatuh. Jadi kalau mimpi itu tak elok, tak usah cerita, supaya dia tidak membahayakan. Mimpi syaitan ke, mimpi masuk lubang ke apa. Cara dia macam tadi lah. Rasulullah SAW macam ni. Kalau kita ceritakan, takut honor kepada kita. Itulah tuan-tuan hukum yang kita ambil daripada